Siapa sahaja yang tidak mengetahui kisah Lembing Awang Pulang ke Dayang? Ia merupakan kisah yang terkenal pada zaman dahulu. Banyak versi yang telah diceritakan di pelbagai karya-karya yang diterbitkan, sama ada penulisan buku maupun di atas talian. Bagi episod kali ini, Legenda Rakyat menyediakan salah satu versi yang menceritakan tentang Lembing Awang Pulang ke Dayang. Tragedi Lembing Awang Pulang ke Dayang membabitkan cinta tiga segi berlaku sekitar 1776 di Muar. Kisah ini terjadi apabila tunangan Awang dirampas anak penghulu, si Baco. Cinta sejati membawa ke mati. Demi kasih sanggup bergadai nyawa dan tidak berkahwin sampai ke mati. Begitulah kisah benar Lembing Awang Pulang ke Dayang yang berlaku kira-kira 232 tahun yang lalu. Sehingga kini masih popular bagi penduduk Johor, khususnya yang tinggal di Muar, tempat berlakunya peristiwa yang meragut 99 nyawa. Peristiwa berdarah membabitkan cinta tiga segi itu berlaku sekitar 1776. Ia membabitkan seorang pemuda yang dikenali sebagai Awang dengan anak penghulu berketurunan Bugis iaitu Baco yang cuba merebut cinta seorang wanita yang bernama Dayang. Kisah sedih itu bermula apabila dua keluarga bersaudara yang tinggal di Parit Raja dan Parit Besar masing-masing bersetuju menjodohkan Awang dengan Dayang. Pasangan itu ditunangkan dalam satu majlis disaksikan penghulu dan pembesar kampung. Adat resam kampung itu menetapkan pemuda yang ingin berkahwin perlu merantau mencari pengalaman selama 3 tahun dan Awang juga tidak ketinggalan dalam hal ini. Sepanjang peninggalan Awang, Dayang sering menjadi mangsa fitnah pemuda kampung yang cemburu termasuk Baco. Persengketaan sejak kecil dengan Awang membuatkan Baco merancang membalas dendam. Apatah lagi bunga pujaannya Dayang juga sudah menjadi tunangan musuh sekampungnya itu. Anak penghulu itu berpakat dengan nakoda kapal yang membawa Awang berlayar supaya menulis surat kepada keluarga Awang mengatakan pemuda itu mati dalam pertempuran di lautan negeri Bugis. Sebaik saja berita itu diterima keluarga Dayang, penghulu mendesak supaya pertunangan mereka dibatalkan segera. Sudah adat kampung, anak dara berusia lebih 15 tahun dianggap anak dara tua. Desakan dan ugutan membuatkan keluarga Dayang bersetuju menerima pinangan Baco, malah terus menetapkan hari persandingan. Sedangkan ketika itu Awang di perantauan bertungkus lumus mencari rezeki dan ilmu sebagai bekalan berumah tangga. Sepanjang tempoh merantau, Awang juga menuntut ilmu persilatan sehingga menang dalam beberapa pertandingan. Awang juga dianugerahkan 2 bilah lembing iaitu panjang dan pendek yang menjadi pusaka kerajaan Bugis serta bungkusan wang. Tiba masanya Awang kembali ke tanah air. Sepanjang perjalanan, Awang banyak membantu nakoda kapal yang dinaikinya menewaskan lanun dan dianugerahkan sebuah perahu untuk ke darat. Sudah tentu kepulangannya menimbulkan tanda tanya kerana rakan dan keluarga dimaklumkan Awang mati di perantauan. Menariknya, hari kepulangan Awang itu juga adalah hari persandingan Baco dengan Dayang. Sesetengah sejarah berpendapat Awang pulang beberapa hari sebelum persandingan dan menunggu masa menyerang Baco. Ada pula yang mengatakan Awang pulang tepat pada hari persandingan dan terus menuju ke majlis itu. Setiausaha Kehormat Persatuan Sejarah Kawasan Muar Johor, Khamis Junid, menyatakan berdasarkan cerita lis yang diwarisi generasi terdahulu, keluarga Dayang membuat keputusan mengahwinkan anak gadis mereka selepas Awang tidak pulang mengikut tempoh dijanjikan. Sebaik saja Awang mengetahui tunangannya dirampas Baco, beliau terus ke rumah pengantin. Kelihatan orang ramai memenuhi segenap ruang menyaksikan persandingan dua mempelai itu. Ketibaan Awang mengejutkan banyak pihak, terutama keluarga pengantin. Awang mencabar
Segelar bacok bertarung di gelanggang dan belum sempat pengantin baru menyahut cabaran, Lembing Awang sudah menikam dadanya. Bacok sempat mencabut keris di dadanya dan membaling semula ke arah Awang, tetapi terkena tetamu lain. Lembing itu dicabut mangsa kedua dan dibaling semula ke arah orang lain, seolah-olah lembing terbang untuk meragut nyawa sebahagian besar tetamu. Dan yang terakhir ialah Bapa Dayang. Bapa Dayang menyerahkannya kepada Dayang yang sedang menangis melihat tragedi berdarah tidak disangka berlaku di depan matanya. Anehnya, lembing itu seolah-olah mati sebaik saja berada di tangan Dayang. Antara yang terkorban ialah Bapa Dayang, ibunya, ibu bapa Awang dan ibu bapa Bacok. Disebabkan lembing meragut 99 nyawa itu diserahkan kepada Dayang, pengkaji sejarah menamakan tragedi itu sebagai Lembing Awang Pulang ke Dayang. Semua mangsa dikebumikan dalam kubur besar di sebuah kebun di Parit Raja dan digelar Makam 99. Kubur itu tidak bertanda, tetapi penduduk di situ percaya ia terletak di situ. Akhirnya, Awang lari membawa diri dan bertempur dengan pengikut Bacok di Pengkalan, manakala Dayang tidak berkahwin hingga ke akhir hayat. Lembing itu disimpan Dayang dan diwarisi keluarganya.